المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tiap-tiap satu perbicaraan dibuat keputusan oleh Tuhan yang Maha Adil dengan berdasarkan keterangan-keterangan saksi, iaitu selain daripada dua malaikat yang menulis amal seseorang, maka anggotanya, hartanya, tempatnya dan masanya juga menjadi saksi, sebagaimana yang diterangkan oleh ayat 24 surah An-Nur. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita dapat menyambung kembali bacaan kitab hadis, Mastika Hadis. Kita masih berada dalam bab beriman kepada adanya hari akhirat. Last hari itu sebelum PKP, seingat-ingat saya lah tuan-tuan yang saya tanda di sini, kita baca hadis berkenaan dengan perkara pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hisab ataupun hitung di akhirat. Ada di sana pendapat yang mengatakan bahawa amalan yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala di mahsyar, di tempat perhitungan, sebelum kita semua dibawa imma ke syurga wa imma ke neraka. Ada yang mengatakan berdasarkan kepada hadis Nabi, ialah perkara yang berkaitan dengan darah anak Adam. Dan ada juga yang mengatakan bahawa berdasarkan kepada hadis juga, ialah hadis yang 113 menyebutkan ialah perkara pertama yang dihisab oleh Allah Ta'ala, dihitung bicara, ialah amalan solat kita. Jadi di sana ada dua pendapat yang bila mana dihimpunkan, maka ulama mengatakan sudah semestinya lah yang didahului oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hitungan itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barulah dihitung pula hak-hak yang berkaitan dengan hamba sesama hamba. Itu last sebelum daripada masjid dan surau ditutup. Jadi malam ni sambungannya ialah berkenaan dengan penyaksian pula. Dia kutip hadis-hadis Rasulullah, dibubuh dalam kitab Mastika. Ada yang diambil daripada Sahih Muslim, ada yang diambil daripada Sunan Tirmizi, dan ada daripada kitab-kitab yang lain. Maknanya sini adalah beberapa hadis sahaja berkaitan dengan satu-satu perbincangan. Di depan kita ni ada 2-3 hadis berkenaan dengan salah satu yang akan berlaku di akhirat nanti, ialah selain daripada dua malaikat yang ada di kiri kanan kita ini menjadi saksi, kita kena tahu bahawa semua yang ada di sekeliling kita ni juga akan jadi saksi di depan Allah Ta'ala. Sama ada saksi itu saksi kepada kebaikan yang kita buat, ataupun saksi pada kejahatan yang kita buat. Sebab tu pernah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pernah sebut kepada Abdul Rahman
Kerana Abdul Rahman ni dia seorang kerja dia ialah mengembala kambing. Jadi bila dia bawa kambing-kambing dia untuk diberi makan, maka dia keluarlah daripada kawasan perumahan, dia pergi ke padang-padang tempat ragut haiwan tersebut. Jadi dia duduk di pedalaman sana dengan kambing-kambing dia tu. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada Abdul Rahman, dia kata, aku tengok engkau ni suka kepada kambing dan engkau suka duduk di pedalaman-pedalaman untuk menjaga kambing-kambing tersebut. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, apabila engkau bersama dengan kambing-kambing kau dan kau berada di pedalaman jauh daripada orang, maknanya tak ada orang kawasan tersebut, engkau hanya duduk dengan kambing, manusianya engkau seorang je, lain kambing semua. Kata Abu Sa'id, dia kata apabila engkau nak azan untuk solat, maka dia kata farfa' sautaka bin nida, maka hendaklah engkau tinggikan suara engkau untuk azan tu. Sebab apa kata Abu Sa'id suruh tinggikan suara untuk azan? Padahal tak ada siapa-siapa pun sekeliling tu, bukan nak panggil orang pun. Azan ni i'lam. Azan dari sudut lugah ni i'lam, dari sudut bahasa ialah i'lam. I'lam ni maknanya nak bagi tahu masuk waktu. Nak bagi tahu sekarang dah masuk waktu untuk solat maghrib, solat isyak, maka waktu ni kena mari ke masjid dah, tinggallah benda-benda yang boleh ditinggal buat sementara waktu untuk menunaikan fardu solat. Jadi Abdul Rahman ni duduk di kawasan yang berjauhan daripada orang, tapi Abu Sa'id Al-Khudri suruh Abdul Rahman ni kalau nak azan sekuat-kuatnya. Kenapa? Sebab dia kata bila mana engkau azan, maka azan yang kuat ni bila mana didengar oleh siapa? Didengar bukan setakat manusia saja yang nak dengar azan ni, jin pun dengar azan. Kemudian apa lagi yang dengar? Tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling dengar azan, ataupun batu-batan yang ada di sekeliling tu dengar azan. Pasir ke apa kau tak kira lah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, tidaklah sesuatu itu selain daripada manusia yang mendengar azan, jin ke apa benda ke semua sekali itu, dia kata semua tu akan datang di akhirat nanti bersaksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ulama-ulama fiqh kita sebut dalam kitab fiqh tu, kalau nak semayang sunat, berpindah-pindah tempat lah. Berpindah-pindah tempat lah. Tujuannya nak suruh tempat ibadat kita ni jadi banyak di satu-satu tempat. Kapek ni bakal jadi saksi di akhirat nanti. Sini dia semayang sunat sebelum maghrib tadi. Yang ni pula kata, sini dia semayang sunat selepas maghrib. Yang ni pula bagi tahu, sini dia semayang sunat sebelum isyak, lepas isyak pula yang ni. Yang ni kata, dak, sini dia semayang tepat untuk semayang dia jadikan tempat ni untuk semayang witir dia. Pakat cerita masing-masing. Fulan bin fulan ni begini. Tiang kata, dia bersandar duk dengar duk dengar orang mengajar, tapi dia leno. Tak apa leno pun. Cuma nak sebutnya dia bersandar duduk dalam masjid waktu mana? Antara maghrib isyak. Yang lain pula jadi saksi, dia bersandar di kursi ni mana kedai mamak dia tu, maghrib pun tak semayang dia. Contoh ni tuan-tuan contoh, bukan saksi kepada kebaikan saja, saksi kepada kejahatan pun akan datang di depan Allah Ta'ala nanti bersaksi. Kita ni tuan-tuan duduk dalam keadaan bala turun pun bergalak lagi. Bergalak ni faham tak? Berhibur. Dalam keadaan bala turun tak diangkat lagi oleh Allah Ta'ala ni, tapi masjid tak ramai juga. Tempat berhibur juga yang seronok kita duduk. Bergeliat nak pergi semain Jumaat, masjid surah buka dah, tak mari juga buat pergi lewat. Sebab apa dia kata, kalau aku lewat dia tu tak boleh masuk dia tu. Padahal boleh dah kalau pergi awal. Sebab apa? Sebab masjid ruang luas dah, surah pun Jumaat boleh. Mudah sangat wilayah Kuala Lumpur lagi lah.
Kuala Lumpur ni gemohong je dengan Jawi luluh lalu. Surau mana? Sebelah dengan masjid, surau dengan masjid. Boleh buat Jumaat di surau. Jawi bagi sementara PKP ni nak suruh bagi ruang kepada umat Islam tunai sembahyang Jumaat. Ada juga tak pergi sembahyang Jumaat. Ingat kita duduk dalam keadaan bala turun ni tak sedar lagi. Tak akal lagi bala ni. Kalau akak dah boleh berkira, boleh logik lah akak. Apa? Tak ada dah kes kosong dah. Berminggu-minggu dah kosong. Ni duk bertambah lagi. Kita tak sedar-sedar. Tu bimbang. Bimbang takut mari besar lagi, bimbang takut kita sendiri kena, bimbang takut kita mati saat ni dan sebagainya. Itu sepatutnya ada dalam diri kita orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Jadi bila kita duduk dalam keadaan bimbang dengan dengan ujian Allah Ta'ala ni, bertambah-tambahlah mudah-mudahan amal ibadat yang kita buat pada Allah. Jadi sini ni nak cerita pada kita hadis-hadis daripada Rasulullah berkenaan dengan ada daripada kalangan benda-benda yang ada di sekeliling kita ni bakal jadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tu. Dalam Al-Quran Allah Taala merakamkan kisah. Kisah ni berlaku di kalangan orang kafir. Orang kafir. Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala kata dalam ayat, Wallahi Rabbina ma kunna musyrikin. Tu orang kafir bila digi ke akhirat nanti pandai dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi Rabbina, demi Allah Tuhan kami, ma kunna musyrikin, mana ada kami musyrik dulu. Gitu. Ni Allah Ta'ala rakam benda ni akan berlaku nanti di akhirat. Allah Ta'ala cerita awal lagi pada kita, mu akan tengok situasi ni nanti berlaku. Orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala, mereka nak menyembunyikan kesyirikan mereka. Mereka nak menyembunyikan kekufuran mereka. Sebab apa? Sebab pada masa tu mereka melihat betapa maghfirahnya Allah Ta'ala, betapa ghafarnya Allah Ta'ala, betapa ghafurnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan maghfirah dia kepada ahlu tauhid. Mana-mana kita yang ahlu tauhid ni, orang yang ada iman pada Allah Ta'ala, walaupun tak pernah beramal ibadat, masih ada ruang untuk mendapat syafaat itu, syafaat ni. Banyak jenis syafaat tu, baca dalam bab syafaat. Cuma nak beritahu, masih ada ruang untuk mendapat Rahman dan Rahim Allah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang mati dalam keadaan kufur ni, bila mana mereka tengok betapa Allah Ta'ala ni sangat-sangat pengampun, sangat-sangat mengasihi hamba dia, dia lepaskan yang ni, lepaskan grup ni, lepaskan kumpulan ni, daripada masuk neraka jadi masuk syurga, daripada azab yang dahsyat jadi ringan azabnya. Bila dia tengok begitu, dia bercakap sama-sama dia, qala ba'duhum ba'da, dalam kitab tafsir sebut, sebahagiannya bercakap dengan sebahagian yang lain. Dia kata, ta'alau naktumus syirk, mari kita pakak-pakak sembunyikan syirik kita, la'allana nanju, mudah-mudahan kita semua akan selamat daripada apa? Daripada seksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu pakak nak selamatkan diri. Sebab apa? Sebab dia tahu di sana akan ada saksi. Jadi pakak-pakak kita pakak-pakak bercakap bahawa kita ni semua bukan ahli syirik di dunia dulu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu pada mereka, aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun, mana sekutu-sekutu aku yang ketika di dunia dulu muduk dakwa dia, muduk kata yang ni Tuhan, yang ni Tuhan, yang ni berkuasa, yang ni ada kehebatan dia, yang ni pun ada itu ini sebagaimana Tuhan juga. Mana? Aina syuraka'i, kata Allah Ta'ala, mana? Tunjuk padaku. Mereka kata, mana ada? Tak ada. Semua pakat tak ada. Last sekali, ringkas ceritanya, last sekali, maka Allah Ta'ala pun meteri mulut mereka. Sehinggalah sekeliling mereka yang ada di tubuh mereka, batang tubuh mereka seluruhnya menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ni orang yang syirik, orang ni orang yang apa? Aku ni pernah sujud di depan patung, aku ni pernah melangkah pergi ke kuil, aku ni pernah melangkah pergi ke gereja, aku ni pernah itu, pernah ini dan sebagainya lah. Semua pakak mengaku di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ni kena beringat. Kena beringat benda yang ada di sekeliling kita ni bakal jadi saksi pada Allah Subhanahu wa taala. Depan nanti dia cerita satu hadis yang diriwayatkan daripada secara marfu' daripada Rasulullah. Baik. Hadis 116 nanti. Baik. Satu hadis yang pertama. Mana tadi? Iaitu selain daripada dua malaikat yang menulis amal seseorang, maka anggotanya, hartanya, tempatnya dan masanya juga menjadi saksi sebagaimana yang diterangkan oleh ayat-ayat. Satu dalam surah An-Nur ayat 24, Allah Ta'ala sebut yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim. Dalam ayat tu wa arjuluhum, 3 Allah Ta'ala sebut. Dalam ayat surah An-Nur ayat 24 ni Allah Ta'ala sebut 3 yang akan jadi saksi. Satunya Allah Ta'ala kata alsinah, lisan akan jadi saksi. Yang keduanya Allah Ta'ala kata aidi, tangan akan jadi saksi. Yang ketiganya Allah Ta'ala kata arjul, kaki pun akan jadi saksi. Apa kaki? Duk melangkah pergi ke mana-mana kita nak pergi. Kita nak pergi ke mana? Kaki melangkah. Buku 7:30, kaki melangkah pergi ke mana? Orang ni kata akulah melangkah pergi ke masjid. Orang ni kata akulah melangkah pergi on taikim ke apa? Akulah melangkah pergi ke situ, pergi ke sini. Tu kaki cerita. Pukul sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, aku melangkah pergi ke tempat sekian-sekian. Tangan pula kata akulah ambil kuncinya. Kunci kereta, kunci motor, akulah ambil baju, pakaikan pada dia. Jadi saksi belaka nanti di depan Allah Ta'ala. Lisan pun begitu juga. Tu ayat 24 surah An-Nur. Begitu juga dia kata surah Yasin. Surah Yasin yang kita biasa baca tu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Situ sebut tangan dan kaki saja. Dan 20 surah Fussilat, ayat 20 surah Fussilat, Allah Ta'ala sebut pendengaran, penglihatan dalam tu jadi saksi. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum bima kanu ya'malun. Tu Allah Ta'ala sebut tu. Mata jadi saksi, telinga jadi saksi. Aku tengok jalan pergi ke masjid, aku tengok jalan pergi tempat berhibur, aku tengok jalan pergi tempat yang tak elok, aku tengok telefon tadi video yang tak elok, aku tengok telefon tadi video kuliah, aku tengok telefon tadi video yang bermanfaat, aku tolong dengar tadi perkara yang tak berfaedah. Tu jadi saksi belaka di depan Allah Ta'ala. Juga oleh hadis yang berikut. Ayat Quran, tengok ayat-ayat yang dia nukilkan tadi tu. Begitu juga dalam hadis an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna man ya'khudul mala bighairi haqqihi kalladhi ya'kulu wa la yashba' wa yakunu maluhu shahidan alaihi yaumal qiyamah. Hadis Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sesiapa yang mengambil harta benda dengan jalan yang tidak sebenar, samalah sifatnya seperti orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang. Bawah ni syahid dia. Dan hartanya itu pula akan menjadi saksi menentangnya pada hari kiamat nanti. Ni harta yang kita ambil secara zalim, secara tak betul, walau sikit, pergi menghadap depan Allah Ta'ala nanti akan jadi saksi. Ada hadis hadis tentang hari kiamat, terutamanya berkenaan dengan orang kafir. Berkenaan dengan orang kafir yang nak menyembunyikan syirik, saya sebutkan tadi. Pada hari itu disebutkan dalam satu hadis, datang mereka dengan amalan mereka. Maka pada masa tu mereka ibaratnya menolak dakwaan tersebut. Ni amalan yang kau lakukan ketika dunia, syirik pada Allah Subhanahu wa taala, buat dosa pada Allah Taala. Dia kata mana ada. Bergaduhlah dia dengan amalan tersebut di depan. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan kepada mereka, ni haula'i jiranuk,
Ni jiran engkau ni. Jiran engkau ni datang yashhaduna alaika. Mereka ni datang nak jadi saksi atas engkau. Saksi atas maknanya saksi yang membawa kecelakaan pada kita. Yashhaduna alaik, dia jadi saksi untuk keburukan kita. Tu yashhaduna ala. Jadi ni jiran kau duk tengok bahawa engkau dulu tiap-tiap hari Ahad pergi ke church. Tiap-tiap hari Ahad pergi ke gereja. Tiap-tiap hari Ahad pergi ke makbad, tempat beribadat. Dalam rumah engkau ada apa? Ada rumah merah. Rumah merah, rumah Cina lah. Kalau tuan-tuan pergi kadang-kadang rumah merah tu duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah. Bukan duduk di luar saja. Kadang-kadang di pokok ada. Tuan-tuan pergi di apa? Di Sogo, di tempat parking pun ada. Mana rata-rata ada tempat tersebut. Tu. Ni jiran engkau ni. Jiran kau ni kata pernah aku masuk rumah dia, ada apa? Ada patung, ada berhala, tempat engkau puja dan sebagainya. Dia kata kadzibu. Mereka kata mana ada, tak betul. Depan Tuhan berani lagi apa-apa ni. Depan Tuhan berani lagi. Lalu didatangkan pula dengan yang lain. Ni ahli keluarga engkau, ahluka. Ni ahluka, ini ashiratuk, ni ahli keluargamu. Ahli keluargamu sendiri mengatakan mu ni orang yang menyekutukan Allah, orang yang buat dosa. Ni kalau kita buat dosa dengan adik-beradik, ni yang Allah Taala sebut ni, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tak memberi manfaat harta anak pinak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, ayat Quran sebut. Pakat lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang tu lari daripada saudara dia. Wa ummihi wa abi, lari daripada mak, lari daripada ayah. Kenapa ni? Mak lari daripada anak, mak lari daripada apa? Daripada apa? Ibu lari daripada anak, anak lari daripada ibu, isteri lari daripada suami, suami lari daripada isteri. Kenapa ni? Sebabnya ada ulama sebut kerana takut didakwa. Ni mak aku dulu. Ni anak aku dulu. Yang apa? Yang pernah pukul aku kerana apa? Kerana sekian. Tuan-tuan baca hari tu kan ada seorang anak pukul mak dia di Perlis kan? Kerana suruh beli motor. Kerana mak tak beli mak kata tak ada duit nak beli motor. Dia pukul mak dia. Nanti di akhirat nanti andai tak bertaubat maknanya akan jadi saksi. Mak akan jadi saksi pada anak. Anak kalau apa? Kalau mak buat jahat pada anak akan jadi saksi. Mak aku ajar bagian-bagian, ayah ajar sekian-sekian, tak pernah ajar itu ini dan sebagainya, akan jadi saksi. Beringat atas dunia ni semua pakat senyap je. Anak senyap tak komplain apa pada ayah dia. Nak komplain macam mana? Takut. Duk senyap ikut jalah apa yang ayah suruh buat. Duduk dalam keadaan masing-masing seolah-olah tak ada salah, tak ada benda yang nak didakwa atas dunia ni. Tapi ingat di akhirat nanti mau belajar mana ni tengok benda-benda gini ni, ayah ajar. Mau belajar mana ni tengok benda-benda tak bermanfaat ni, ayah ajar. Mau belajar mana tak kenal masjid ni, ayah tak pernah bawa. Mau belajar mana tak sembahyang Jumaat ni, ayah ajar. Tak payahlah lagi fikir pipi lagi ni, tak payah gilah. Kalau kita pergi pun tak ada masjid. Tak ada masjid yang boleh kita sembahyang, kata baik kita tak payah pergi. Biar kita sembahyang zuhur di rumah, selagi mana masjid tak buka tak payah pergilah. Apatah lagi kalau ada apa? Ada pula agamawan kata, ini tidak sunnah ni sembahyang jauh-jauh gini ni. Ustaz-ustaz yang membenarkan ni ustaz-ustaz lembu belaka ni. Kita lagi sedap pegang mazhab tu. Tak payah pergi, kita tak sembahyang Jumaat, kita sembahyang di rumah. Kalau sembahyang di rumah takut tak sembahyang pun ada. Lagi seronok. Cuma nak sebutnya anak akan dakwa ayah akan dakwa anak, siapa-siapa akan mendakwa di akhirat nanti. Sebab apa? Nak lepas diri masing-masing. Nak lepas diri masing-masing supaya kita atas dunia ialah kalau berlaku apa? Kalau berlaku aksiden, kita duk rasa kita tak salah, dia pun rasa dia tak salah. Buat gi pala boleh tahu salah kita ataupun salah dia. Masing-masing nak lepas diri, nak bebaskan diri daripada apa? Daripada didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya membawa kita ke neraka. Baik. Ni harta yang kita ambil secara haram. Walau sekecil mana pun akan datang ke depan Allah Taala nanti
mendakwa diri kita ni mengambil harta tersebut. Baik. Hadis 115 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini surah Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat keempat sana. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Qala atadruna ma akhbaruha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala dhahriha an taqula 'amila kadza wa kadza wa fi yaumi kadza wa kadza. Qala fa hadhihi akhbaruha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Taala. Artinya pada hari kiamat itu bumi menerangkan berita-beritanya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kamu apa dia berita perihal bumi itu? Sahabat-sahabat baginda menjawab, Allah dan Rasulnya sahajalah yang mengetahui. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya berita-beritanya bahawa ia memberi keterangan terhadap tiap-tiap seorang lelaki atau perempuan berkenaan apa yang masing-masing lakukan semasa mereka hidup di atasnya, iaitu ia berkata, si anu melakukan ini dan ini pada masa anu-anu. Baginda sallallahu alaihi wasallam selanjutnya bersabda, inilah dia berita-beritanya. Ini cerita penyaksian yang datangnya daripada bumi, daripada tanah, daripada tempat kita pijak. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Sebab tu dalam satu hadis lain Nabi sebut, Nabi kata, beringat-ingatlah dengan apa yang disimpan oleh bumi. Nabi kata, tahfazuna minal ard. Gitu lebih kurang. Apa yang kamu lakukan itu akan disimpan oleh bumi, direkodkan oleh bumi. Maknanya oleh tempat yang kita pijak tu, tempat kita berada. Kalau kita duduk di dalam masjid ni, maknanya lantai tempat kita berada ni lah. Kalau kita duduk di luar tu, maknanya bumi yang tempat kita pijak tu. Tu mereka akan simpan apa yang kita buat. Kenapa? Fa innaha ummukum, Nabi kata. Kerana bumi ni ibarat seperti mok. Mok ni kalau tuan-tuan tanya, kita masa kecil dulu mok nakal dah. Mok kata mu enggak kecil dulu, Gi mana-mana memang tak boleh duduk diam. Gitu. Sebab tu mak dulu tak bawa mu gi mana-mana. Sebab apa? Mu akan gi merata dalam rumah orang masuk. Mak boleh cerita, mu tengok tu di kepala mu ada parut, mu tengok di lutut mu ada parut, mu tengok di siku mu ada parut. Tu semua tu sebab buah tu, sebab nakal. Manjak situ, manjak sini, berlari situ, berlari sini. Tu orang duk kata hyper sekarang ni, hyperaktif. Mu dulu gitu lah. Maknanya mak ni ingat perangai anak dia. Mak kita ni dulu isak susu mak dak. Mak kata mu hanya setahun je, lepas tu tak berapa nak mak bagi susu formula. Tanya yang kedua, tanya yang pertama, tanya ingatlah kau mak. Gitu ibaratnya. Fa innaha ummukum, Nabi kata. Bumi ni ataupun tempat kita berada ni ibarat seperti mak. Seperti mak kita yang ingat tentang anak dia. Kita yang laki ataupun suami ayah ni kadang-kadang tak ingat. Tak ingat dah anak kita dulu bercakap. Kadang-kadang yang perkataan telo yang disebut dalam keadaan tak fasih lagi pun diingat oleh isteri. Diingat oleh mak. Perkataan ni lah dulu mu duk sebut, mu panggil benda ni begini. Terhibur hati mak masa tu.
Dengar mu sebut begitu begini perkataan dia. Ingat lagi dia. Fa innaha ummukum, kata Nabi. Ini seorang ibu. Begitulah juga bumi ni. Mu jangan ingat bumi ni duduk saja. Tak bercakap nanti di akhirat. Tak, bumi ni bercakap nanti depan, nanti ada hadis 116 tu dia cerita. Cuma nak sebutnya ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah. Bumi ni ibarat seperti seorang ibu. Kata Nabi, dia wa annahu laisa min ahadin amilun 'alaiha. Tak ada seorang pun yang duduk atas muka bumi ni dalam keadaan beramal khairan aw syarran. Baik maupun buruk. Kalau dia buat baik, baiklah. Kalau dia buat buruk, buruklah. Illa wa hiya mukhbiratun. Kecuali bumi ni akan mengkhabarkan kepada Allah Ta'ala di akhirat nanti. Fulan bin fulan, fulan bin fulan ni sekian-sekian buat kebaikan, sekian-sekian buat kejahatan. Ni kita duduk dalam 10 Zulhijjah ni. Cantik sangat cantik sangat. Nabi sebut ma min ayyamin, tak ada hari yang paling baik daripada 10 Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah ni ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Itu tafsir Ibnu Abbas, tafsiran Ibnu Abbas. Demi fajar dan demi 10 malam dan demi genapnya, demi ganjilnya. Tu Ibnu Abbas mengatakan 10 ni 10 mana? 10 awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah. Situ berhimpun semua ketaatan. Semua ketaatan berhimpun dalam 1 hingga 10 tu. Haji pun duduk situ, puasa pun duduk situ, solat pun duduk situ. Semua berhimpun dalam 10. Tu yang dia hebat sangat tu. 1 sampai 10. Jadi Nabi kata, tak ada hari-hari yang hebat di sisi Allah Ta'ala, yang besar di sisi Allah Ta'ala nak bandingkan dengan hari 10 awal Zulhijjah ni. Kalau nak bandingkan, saya sebut mafhumnya ni, bukan terjemahan hadis. Kalau nak banding dengan orang yang keluar berjihad pada jalan Allah pun tak boleh banding. Nabi kata, kecuali orang yang keluar berjihad pada jalan Allah, tak baliklah. Maknanya dia keluar berjihad pada jalan Allah, berperang pada jalan Allah, mati syahid. Maka yang tu lebih tinggi daripada hari-hari yang 10 ni. Tapi kalau setakat dia keluar, lepas tu dia balik, nak banding kau duduk dalam 10 awal Zulhijjah ni, kau beribadat, jawab dia, awal 10 Zulhijjah kau buat ibadat itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kita duduk semayang dah, gandakan. Kita duduk puasa dah sebelum daripada ni, gandakan dalam 1 hingga 10 ni. Kita semayang sunat ada dah di bulan-bulan yang lain, gandakan sunat yang kita buat tu dalam bulan dalam 1 hingga 10 ni. Kita baca Quran dah, gandakan baca Quran dalam 1 hingga 10 ni. Zikir dah sebelum daripada ni pun, tambahkan lagi. Biar semua yang ada di sekeliling kita ni jadi saksi. 1 hingga 10 hari tu 1441 si fulan bin si fulan kerap datang ke masjid, kerap semayang sunat, kerap baca Quran mari pula kata dia ni tiap masa lepas semayang dia ambil aku, dia baca 2-3 muka, 2-3 la dia baca aku, sehingga dia boleh khatam 1 juzuk 1 hari. Quran mari mengadu pada Allah Ta'ala. Biar kebaikan datang banyak di depan Allah Ta'ala, menjadi saksi terhadap apa yang kita buat di dunia ni. Baik. Hadis last. Nak berhenti dah. Di SOP kena berhenti syak dia. Tadi lanjut ke subuh kan. Hadis yang ke-16, ruwiya marfu'an. Marfu' diangkat pada Nabi maknanya. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin ya'ti 'ala ibni adam illa yunadi fihi ya ibna adam ana khalqun jadid wa ana fima ta'malu 'alaihi shahid fa'mal khairan ashhadu laka bihi ghada fa inni law madaitu lan tarani abada wa yaqulu al-lailu mithla dhalik. Diriwayatkan dari Nabi SAW, baginda bersabda, tidak ada satu hari yang lalu atas anak-anak Adam melainkan ia hari itu menyeru dengan katanya. Ni benda kita tak dengar lah kau ni, tapi Nabi cerita benda ghaib. Sebab tu iman, salah satu daripada benda yang wajib kita imani ialah perkara yang ghaibiyat.
perkara ghaib perlu kita imani. Ni Nabi cerita benda ghaib ni. Setiap hari bercakap pada kita. Apa benda yang dia beritahu pada kita? Mana tadi dia sebut? Wahai anak Adam, aku adalah satu kejadian baru. Maknanya mula pagi esok adalah hari baru pada kita. Maka dia kata ana khalqun jadid, aku adalah makhluk yang baru Allah Taala hantar. Hari esok bukan hari ni. Kalau ikut bulan apa? Kalau ikut yang Islam, maknanya mula maghrib ni, hari baru ni. Maknanya aku bukan yang petang tadi, aku ni yang baru dihantar oleh Allah Ta'ala. Maka dia kata, wahai anak Adam, aku adalah satu kejadian baru, dan aku menjadi saksi terhadap apa yang engkau lakukan. Oleh itu lakukanlah kebaikan supaya aku menjadi saksi menolongmu esok, yakni hari kiamat. Kerana kalau aku berlalu meninggalkanmu, engkau tidak akan dapat menemui aku lagi selama-lamanya. Dan malam juga berkata demikian. Itu kalau siang, malam pun begitu juga bercakap. Ni benda ni Nabi cerita, kita tak dengar. Benda yang kita tak dengar ni dipanggil benda ghaib. Tapi kena percaya bila Nabi sebut, gitulah maknanya siang dan malam ni berbicara dengan setiap diri anak Adam. Suruh anak Adam ni buat ibadat pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Aku ni jadi saksi pada engkau. Hari ni tanggal 24 Julai, engkau melakukan sekian-sekian. Daripada pagi tadi apa engkau buat, sehinggalah sampai ke petang, sehinggalah nak masuk maghrib. Lepas tu malam pula bersaksi. Mula daripada maghrib dia ke masjid, sampailah engkau balik isyak. Kemudian malam pukul berapa pula, dia ni bangun pula. Tu malam cerita pula pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kalau kebaikan. Kalau kejahatan pun begitulah juga, akan datang bercerita di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma semua sekali ni jadi saksi di depan Allah Ta'ala sekiranya kita tak bertaubat. Andai yang kita pernah buat kejahatan di atas muka bumi ni, ataupun siang malam kita duduk dalam keadaan melakukan dosa pada Allah Ta'ala, semua ni akan mengadu depan Allah andai kita tak bertaubat pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita bertaubat, dalam hadis lain Nabi sebut, diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas kata, apabila seseorang hamba itu bertaubat daripada dosanya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kelupaan kepada apa? Kepada hafazah, kiri dan kanan. Maka kiri dan kanan malaikat ni akan lupa dosa yang kita buat atas dunia dulu. Sebab apa? Kita dah taubat dah. Begitu juga anggota-anggota, kata Nabi, wa ansa jawarihahu, Allah Ta'ala memberikan segala anggota tubuh badan kita ni lupa segala kejahatan yang kita buat dulu. Jadi mereka tak bersaksi di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan syarat taubat. Taubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang ni mari depan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti tak ada dosa yang didakwa. Tak ada tubuh badan mari kata sekian-sekian dosa, tak ada tanah, dinding, bumi apa tempat sekalipun mari depan Allah Ta'ala kata kita ni buat dosa sekian-sekian. Sebab apa? Taubat pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala melupakan benda-benda tersebut terhadap dosa yang kita buat. Baik, habis itu penimbangan amal. Setelah perbicaraan selesai dan hukuman balasan membalas dan membayar dijalankan, maka apa jua amalan yang tetap ada atau yang baki masih bagi tiap-tiap seorang ditimbangkan dengan neraca keadilan Tuhan untuk ditentukan apakah balasan yang masing-masing berhak menerimanya. Lalu neraca itu dibawa datang dan penimbangannya pun dijalankan. Jadi depan ni hadis berkenaan dengan timbang pula. Neraca penimbangan amal baik dan buruk kita pula hadis-hadis depan ni. Takat tu dulu, wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa dil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.